Hai semua, saya Adlina, tour guide korang hari ni. Okay, so selamat datang ke Kelab Diraja Selangor. Hari ini kita akan ceritakan pasal sejarah kelab ni. Okay, mengikut dari sumber yang dipercayai, kelab ni adalah salah satu institusi sukan tertua di Asia yang diasaskan pada tahun 1884. Kelab ini juga bermula sebagai sebuah bangunan kayu kecil yang hanya berbumbung dengan atap, dan kemudiannya barulah direka bentuk dan diubah sesuai semula dalam reka bentuk yang lagi moden, iaitu gaya Tudor. Macam mana agaknya gaya Tudor? Korang boleh tengok gaya yang kat belakang nanti korang boleh masuk, korang boleh tengok sendiri. Okey, korang tahu tak macam mana nak masuk join jadi ahli kelab ni? Mesti tahu kan? Okey, keahlian kelab ini ditentukan terutamanya oleh standard. Kena ada standard dulu. Contohnya dari segi standard pendidikan dan sosial yang tinggi, dan bukannya ditentukan dengan kaum, contoh Melayu ke, India ke, Cina ke, tak ada. Dan juga bukan ditentukan oleh kewarganegaraan. So yang boleh join kelab ni mestilah pendidikan yang tinggi dengan sosial yang tinggi. Kelab ini juga pernah dianugerahkan piagam diraja oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor kita sendiri pada tahun 1984. Mantan Sultan Selangor kita lah. Dan kemudiannya dikenali sebagai Kelab Diraja Selangor atau Royal Selangor Club. Korang sendiri boleh tengok reka bentuk dia, nanti korang boleh masuk. Okey. Macam bangunan-bangunan yang lain, kan Kuala Lumpur juga terkena banjir. So kelab ini juga tak terkecuali lah. Terdapat kesan-kesan banjir dan kebakaran di sekitar bangunan ni. Okey, saya ceritakan sedikit tentang banjir dan kebakaran lah. Pada permulaan tahun 1910 dan 1930-an, kelab ini direkodkan pernah dilanda banjir. Pada tahun 1911, 1917, Disember 1925 dan Disember 1926. Tragis bukan? Dan juga pada 20 Disember 1970, kalau boleh tengok lagi kesan dia, pada bahagian utama kelab ni telah musnah dalam kebakaran yang dipercayai bermula dari dapur kelab ni lah. Kira-kira pada jam 10.30 malam, dan telah dikawal oleh bomba dalam masa sejam oleh 50 anggota bomba, termasuklah 20 orang bomba yang
bertugas pada hari berkenaan turut dikerah untuk memadamkan kebakaran tersebut. Bila kita sebut pasal kebakaran dan panci ni, mestilah ada kerosakan harta benda akibat kebakaran itu. Ia juga dianggarkan menelan belanja lebih daripada 1.5 juta. Tapi yang berita yang bagusnya, tiada kemalangan jiwa yang berlaku. Syukurlah. Okey, Presiden kelab pada ketika itu namanya Khir Johari. Beliau telah menyatakan bahawa kelab itu telah diinsurankan untuk 1 juta ringgit. Tidak lama selepas itu, satu banjir melanda Kuala Lumpur dan permis kelab 3 hari selepas tahun 1971. Walaupun kelab itu telah berusia lebih daripada 100 tahun, kebanyakan rekod awalnya telah hilang semasa pendudukan Jepun selama 3 tahun di Tanah Melayu, atau nama pada masa itu dipanggil oleh British adalah Malaya, dari tahun 1942 hingga 1945. Dan kebakaran pada 1970 yang telah merosakkan kelab itu. Okey, selepaskan kebakaran dan banjir, kelab ini telah dibina semula. Selepas kebakaran tersebut, rancangan telah dibuat oleh kelab untuk membina semula apa yang rosak. Cadangan telah dibuat dan dikemukakan kepada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur pada tahun 1972. Bagaimanapun, Dewan Bandaraya mencadangkan pembinaan pusat sivik di atas tapak padang dan kelab tersebut. Sambutan awal kelab itu iaitu mencari tapak baru di kawasan sekitar, termasuklah Jalan Duta, kawasan berhampiran Dewan Parlimen, kawasan berhampiran Kelab Polo yang terletak di Ampang, dan Damansara, tetapi tidak berjaya. Setelah beberapa perbincangan dengan Dewan Bandaraya telah bersetuju mengenai pembinaan semula kelab. Akibatnya, rancangan untuk pusat sivik di kawasan itu telah terbengkalai dan Dewan Bandaraya membenarkan pembinaan semula bangunan baru kelab itu pada Julai 1978. Akhirnya dibenarkan jugalah. Rekaan binaan baru itu yang dibina dengan gaya Mock Tudor yang serupa dengan bangunan kelab yang lain telah dibina antara 5 November 1978 hingga Disember 1980 dengan kos 6 juta ringgit. Banyak juga kan? Okey, kita tengok ahli pengasas kelab. Ada 5 orang. Yang pertama, K. Tambosami Pillay. Siapa dia? Beliau adalah siapa beliau? Beliau adalah seorang ahli perniagaan. Yang kedua, H.F. Bellamy, iaitu penguasa Jabatan Kejerayaan Selangor pada ketika itu. Yang ketiga, J.P. Roger,
Ini hanyalah penduduk Selangor pada ketika itu juga. Yang keempat, Kapten Sayers. Ini adalah Pesuruhjaya Polis Selangor. Dan akhirnya A.R. Wenning, iaitu Bendahari Selangor pada ketika itu. Okey, kita tengok daripada segi warisan kelab Raja di Selangor ini. Kelab di Raja Selangor atau Royal Selangor Club, ia terkenal dengan akronimnya RSGC kerana mempunyai sejarah yang panjang dan terkenal yang dikaitkan dengan kelahiran dan permulaan golf di Malaysia ini sendiri. Kelab ini diasaskan pada tahun 1893. Yang kita tukar ini kelab golf. Kelab golf ini baru dibina pada 1893. Pada 1893, ketika permainan ini baru mula dipopularkan oleh segelintir yang mempunyai keistimewaan di kalangan masyarakat Kuala Lumpur pada ketika itulah. Penubuhan kelab ini sememangnya perjalanan yang panjang dan menawarkan ikatan persahabatan, interaksi sosial dan menyenangkan, serta kemudahan yang sangat baik kepada ahli dan tetamunya. Kelab yang tiada tandingan ini telah meletakkan RSGC sebagai kelab golf terulung di negara kita sejak awal penubuhan, dan kewujudannya yang lama adalah bukti dan perayaan asas kukuh kelab ini. Okey, secara rumusannya, korang ada apa-apa tak nak tahu lagi rumusan tentang kelab ini? Atau korang ada nak beritahu apa-apa yang korang tahu selama ni? Okey, kelab ini adalah salah satu yang tertua di negara ini. Yang paling tertua, antara yang tertua lah. Senang nak cakap, senang ceritanya, antara yang tertua. Kerana kelab ini telah berkhidmat sebagai saksi kepada pengibaran pertama bendera Malaya sebagai ganti Union Jack pada malam 30 Ogos 1957 dan pengisytiharan kemerdekaan oleh Tunku Abdul Rahman, yang mana ahli kelab ini bersorak gembira menandakan naungan Sultan Selangor, Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, iaitu sultan kita pada masa itu, yang telah menyuarakan sokongan terhadap pemeliharaan kelab semasa sambutan ulang tahunnya yang ke-100 tahun, dengan menyatakan bahawa institusi ini harus kekal selama-lamanya. Sultan mengatakan institusi ini harus kekal selama-lamanya. Hebat kan? Rujukan pasal yang saya cakap tadi, pasal yang saya cerita tadi, korang boleh dapatkan daripada laman web Sesawang, rsjc.com.my, www.rsc.org.my. Yang ketiga, www.aspectgo.com.
.my. Dan last kali, korang boleh ke website www.malaysiavacationguide.com. Okay. Sekian saja hari ini daripada saya. Terima kasih.